الحمد لله الذي شرف الوجود بأعظم مولود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجتمعنا في هذه البكرة المباركة لحولية من قرت به عين الحامد المحمود محمد الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وقرت به عين جده مولانا فخر الوجود سيدنا ومولانا الشيخ أبو بكر بن سالم. فالله يجعلنا وإياكم قرة عين للنبي محمد الحامد المحمود وقرة عين لأسلافنا والجدود، ويسمعهم عنا كل خبر تقر به عين الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan seluruh daripada makhluknya dengan diutusnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik daripada manusia yang telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam satu majlis, di dalam majlis yang insya-Allah akan membuat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira ketika kita duduk di dalamnya, di dalam satu majlis haul dari seorang cucu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pelita mata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah membuat gembira mata daripada kakeknya Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita pada saat ini di dalam acara yang telah membuat pelita daripada mereka para salaf dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya menjadi orang-orang yang akan gembira dan digembirakan serta dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحبيب صالح بن محسن الحامد بلغ هذا المقام العظيم بانكساره وتواضعه، فيقول الحبيب العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، رفع ذكره في الدنيا ورفع ذكره يوم القيامة. فكن كالنجم يرى في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في الهواء وهو وضيع. Di mana Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau mencapai daripada derajat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah satu hal yang dimiliki oleh beliau yaitu adalah tawadhu' daripada beliau, rendah hati yang dimiliki oleh beliau, dan itu sesuai dengan sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang dia tawadhu', rendah diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat daripada orang tersebut. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah bait syair, bahwa jadilah engkau seperti bintang yang dilihat di atas air, ketika kita melihatnya seakan-akan dia di bawah, tapi sesungguhnya bintang tersebut itu ada di atas tinggi sana. Janganlah engkau menjadi sebuah asap yang dimana dia naik ke atas, akan tapi asap tersebut itu tidak ada harganya. Begitulah orang yang merendahkan dirinya dan tawadhu' kepada Allah, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. وهكذا سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قدوة لأمته في التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي مع أحد أصحابه فعرج على شجرة الأراك فقطع منها سواكين، فكان أحدهما مستقيم والآخر معوج، فأخذ المعوج وعطى المستقيم من يمشي معه، قال: يا رسول الله أنت أحق به مني. فقال: هذه صحبة معي أسأل عنها يوم القيامة، فلا بد أن أختار لك الأحسن. وهكذا كل من صحب أحد
في ذمته النصيحة إذا رأى عورة من عوراته أو نقص فيه لابد أن ينبهه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، فإنك تنظر عيوبك في أخيك وغيرك ينبهك على عيبك. هكذا تكون الأخوة الإسلامية والمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما أهل الله فقد فهموا هذا الحديث بمعنى آخر: المؤمن مرآة المؤمن، أي أن المؤمن مرآة المؤمن سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا استقام على طاعة الله وهضم نفسه لله وتواضع لله أتت الأنوار وانعكست فيه من سحائب فضل الله سبحانه وتعالى. Dan kalau kita berbicara tentang tawadhu, yang akan menjadi suri teladan kita pertama yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah cerita bagaimana menunjukkan kerendahan hati yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat beliau berjalan dengan salah seorang di antara sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong dua dahan daripada pohon siwak. Satu dahan dipotong oleh Rasulullah dan dahan tersebut lurus, batang tersebut lurus, yang satunya bengkok. Kemudian Rasulullah SAW memberikan yang bagus, yang lurus kepada sahabatnya tersebut. Kemudian Rasulullah mengambil yang bengkok. Kemudian sahabat tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih pantas untuk menerima dahan yang bagus, yang lurus, yang tidak bengkok, karena engkau yang memetik dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, "Tidak, engkau jalan bersamaku, engkau adalah sahabatku, dan ini adalah hak daripada seorang sahabat, karena persahabatan tersebut itu nanti di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitulah mereka orang-orang yang bersahabat antara yang satu dengan yang lain, yang selalu memperhatikan daripada sahabatnya melebihi daripada dirinya sendiri. Begitu pula mereka orang-orang yang bersahabat, mereka adalah orang-orang yang saling memberikan nasihat antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika dia melihat ada sahabatnya melaksanakan sebuah kesalahan, maka dia itu mampu untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya tersebut supaya sahabat tadi berada di dalam jalan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Seorang yang beriman tersebut itu adalah kaca daripada orang yang beriman yang lainnya. Artinya, ketika kita menjadi seorang sahabat daripada teman kita, kita akan menjadi kaca buat orang tersebut ketika orang tadi melaksanakan sebuah kesalahan. Akan tapi sebagian daripada orang ahlullah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dimaksud daripada hadis tersebut itu adalah orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah mencapai derajat, Allah akan memberikan cahaya kepada orang tersebut, sehingga siapapun yang melihat daripada dirinya seakan-akan dia itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. وكان الحبيب صالح بن محسن الحامد بلغ هذا المقام بكمال حسن الظن بعباد الله، فله حسن ظن لا يتناهى. وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. قال الحبيب علي حبشي: من أين تعرفت على الأولياء؟ قال: بحسن ظني في كل من أتوسم فيه الولاية، فيه الخير، أدرك الخير بالنظر. لأن كان أبو الليث السمرقندي في مسجد الخيف في منى إذا سلم من الصلاة قام ويتفرس في وجوه الحاضرين. قال: ماذا تفعل يا إمام؟ قال: قد بلغني خبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لله قوم من نظرهم أو نظروه شقي سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هكذا كان سيدنا الحبيب صالح عندما أراد أن يزور الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، كان معه جماعة، وكان من عادة الحبيب حسين أنه لا يدع أحد يقبل يده. فدخل فقال لهم الحبيب صالح قبل أن يدخل عليه:
أنا بأقبل يده ظهرا وبطنا، فقال ما بيعطيك يده، فصافح الجماعة ما أعطى أحد يده للتقبيل. فلما دخل الحبيب صالح فإذا هو يسلم يده فيقبلها ظهرا وبطنا، فقال له أنت، لأن رآه نظر إلى قلبه أنه على كمال الاعتقاد، على كمال حسن الظن، فقال له أنت سارق يا صالح. فقال له الحبيب صالح ما يعرف السارق إلا السارق. Dahulu Al-Habib Saleh rahimahullah termasuk daripada salah satu hal yang membuat beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai daripada husnudzan yang luar biasa, mempunyai prasangka baik khususnya kepada mereka kaum mukminin dan para aulia wa salihin. Dan Habib Saleh di dalam husnudzan tersebut ini sudah mencapai daripada puncak yang luar biasa ketika beliau melihat sesama daripada para kaum mukminin, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad bersabda, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara kata Nabi, tidak ada kebaikan di atas daripada kedua perkara tersebut, yaitu adalah husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan inilah yang akan menjadi pintu buat diri kita untuk masuk kepada mereka para aulia was salihin. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah beliau mengatakan, aku telah mendapatkan berbagai macam daripada nadrah dan mendapatkan berbagai macam perhatian dari mereka para aulia wa salihin karena mempunyai daripada husnudzan yang begitu luar biasa kepada mereka para aulia wa salihin. Bahkan diriwayatkan bahawa ada seorang ulama yang bernama Abu Laith As-Samargandi rahimahullah, saat beliau berangkat ke kota Makkah dan berada di Masjidil Haram, setiap beliau melaksanakan solat, selesai beliau melaksanakan solat, beliau selalu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri seakan-akan mencari daripada sesuatu. Sehingga salah satu di antara muridnya berkata kepada beliau dan bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau selesai solat selalu menoleh ke kanan, selalu menoleh ke kiri?" Kemudian beliau mengatakan, aku mengingat daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebuah pepatah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada kaum-kaum yang apabila kau melihatnya atau dia melihat dirimu, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya dan abadi. Inilah yang membuat mereka orang-orang yang mempunyai husnudzan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok daripada cerita Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid rahimahullah saat beliau akan berziarah dan akan mendatangi daripada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dahulu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad beliau tidak membiarkan siapapun untuk mencium daripada tangan beliau. Siapapun yang datang, siapapun yang berkunjung untuk mencium daripada tangan Habib Husain, selalu Habib Husain itu tadi menolak. Akan tapi Al-Habib Saleh datang bersama dengan beberapa orang ke tempat daripada beliau. Kemudian Al-Habib Saleh berkata kepada jamaahnya, bahawa aku akan datang kepada Al-Habib Husain dan aku akan mencium tangannya, baik yang atas yang bawah aku akan cium semuanya. Kemudian datanglah Al-Habib Saleh tersebut jadi kepada Al-Habib Husain tanpa sengaja, tanpa terasa, tiba-tiba Al-Habib Saleh sudah bisa mencium tangan Al-Habib Husain. Bolak-balik dicium oleh Al-Habib Saleh. Kemudian setelah itu Al-Habib Husain tersadar. Kemudian melihat Al-Habib Saleh, "Anta ya Saleh, Masya Allah, itu sudah cium daripada tangan anak." Ini menunjukkan kenapa beliau tanpa tersadar bisa tercium tangannya. Karena husnudzan yang begitu kuat yang dimiliki oleh Al-Habib Saleh rahimahullah. Sampai-sampai Al-Habib Saleh tersebut itu oleh Al-Habib Husain beliau bercanda kepadanya, "Anta sarik ya Saleh, engkau telah mencuri tanganku dan kau mencium daripada tanganku. Engkau adalah seorang pencuri." Kemudian Al-Habib Saleh mengatakan, "La ya'rifus sarik illa sarik." Tidak ada yang mengetahui pencuri kecuali dia adalah seorang pencuri juga. هكذا هي سرقة الأسرار، هكذا هي سرقة الأنوار من عند أهل الله الأبرار، سواء كانوا أحياء أو أحياء عند الرفيق الأعلى. عند زيارتهم إذا زرتم بحسن الظن كما قال الإمام الحداد، من زارهم بالصدق واندر إليهم كل مطلوب تيسر.
كل مطلوب. إذا زرت أحد من أهل الله سواء كان من الأحياء أو من قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضمرت في نفسك حاجة تقضى بإذن الله. وأما صاحب سوء الظن فهو خسران، وأما صاحب حسن الظن فهو كسبان على كل حال، لأنه إن صادف ظنه في محله فهو كسبان، وإن لم يكن في محله فهو كسبان، إذ لم يخسر شيء. كما قال القائل: والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يخب والله يعطيه سبحانه وتعالى. هكذا يقول الإمام الحداد يأمرنا بحسن الظن، فقال: ولحسن الظن لازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. Begitulah mereka. Mereka bukanlah mencuri daripada barang, tapi mereka mencuri daripada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh mereka para aulia wassalihin. Mereka berhasil mendapatkan daripada sir mereka, baik para wali-wali yang masih hidup ataupun mereka para wali yang sudah meninggal. Mereka adalah orang-orang yang datang kepada para aulia dengan rasa jujur dan husnudzan yang begitu kuat, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau mengatakan: manzara bisidqi wandar ilaihim kullu matlubuh tayassar. Barang siapa yang datang kepada mereka para aulia wassalihin dengan as-sidq, kejujuran, husnudzan yang begitu kuat, maka seluruh daripada keinginannya insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang selalu husnudzan kepada para aulia, bahkan husnudzan kepada seluruh daripada manusia, prasangka baik kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena orang yang mempunyai prasangka baik, kalau memang prasangkanya tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, kalau memang orang tersebut itu adalah seseorang yang baik, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang tersebut tidak sesuai dengan prasangkanya, maka dia tidak akan merugi sama sekali. Wal mar'u in ya'taqid syai'an, apabila ada seseorang dia ada keyakinan sesuatu, walaysa kama yadhunnuhu, tapi tidak seperti yang dia duga, lam yakhib, dia tidak akan rugi sama sekali. Allah nantinya akan menggantikan daripada orang tersebut. Berbalik daripada mereka orang yang sering melaksanakan daripada husnudzan tersebut, suudzan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat, dan rugi daripada pikiran tersebut itu tadi. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dalam qasidahnya: wali husnudzanni lazim, yang namanya husnudzan itu adalah sesuatu yang wajib. Fahuwa khilli wa halifi, itu adalah itu adalah peganganku, itu adalah sumpahku. Itulah mereka para aulia wassalihin yang selalu mengedepankan prasangka yang baik. ولا يوفق لحسن الظن ولا للصدق في زيارة الأولياء والصالحين إلا من أعطاها الله قلب سليم، ولا يلقاها إلا ذو قلب سليم، لأن النور والخير والسر ما يطرح إلا في مكان نظيف. فعليك بتنظيف قلبك من الأغشاش حتى تصفو لك الأوقات، وحينئذ يعطيك من أحبك ومن لم يحبك يعطيك. بماذا؟ بسلامة الصدر وحسن الظن. أما إذا هناك انتقاد أو هناك اعتراض وإن دعاك بدعاء الأولين والآخرين فلن تنتفع بتلك الدعوات. لماذا؟ لما وجد في القلب من الغش وسوء الظن والاعتقاد والانتقاد والعياذ بالله. فلهذا مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم سأل لذريته ماذا من مولاه؟ سأل لهم سلامة الصدور، فقال: سألت لذريتي سلامة القلوب فأعطاني إياها. هذا الذي يجاهد ويكابد لأجل ماذا؟ لأجل سلامة القلب. فإذا حصل له كل خير وجاء كل خير. هذا قال من كمال عقله. ومولانا الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ بكر بن سالم أعطاه الله هذا، حتى بحث السرجاء إليه في المكان الذي هو فيه. خرج الحبيب أبو بكر بن محمد ومعه الإلباس يبحث عن الحبيب صالح حتى وجده وركبه في سيارته وأعطاه اللباس وأجازه وأعطاه الخير والبركة
حتى فاز على أهل عصره وقد شهد له أهل زمانه أنه تولى مرتبة الغوثية. Dan tidaklah orang-orang yang diberikan husnudzan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yulaggaha illa dzu qalbin salim. Tidaklah dikasih kecuali mereka orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Orang kalau ingin mendapatkan sesuatu harus siapkan tempat. Kalau tempatnya tersebut itu bersih, tempat tersebut itu tadi rapi, maka insya Allah akan masuk sesuatu yang bagus, sesuatu yang bersih, sesuatu yang jernih akan masuk kepadanya. Mereka orang-orang yang telah melaksanakan daripada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka para makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan segala apa yang diinginkannya. Berbalik daripada mereka orang-orang yang melaksanakan suudzon, prasangka buruk. Anda walaupun doa dengan berbagai macam doa, dengan berbagai macam irama, dari berbagai macam daripada keinginan, kalau Anda mempunyai suudzon, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apapun kepada diri Anda. Begitulah yang telah didapati oleh Al-Habib Saleh, dan itu berasal daripada kakek beliau, yaitu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta kepada Allah untuk diberikan kepada keturunan beliau salamatus sudur, mempunyai hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian beliau berkata, dan Allah telah mengkabulkan hal tersebut untuk daripada keluargaku dan keturunanku. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai daripada pemikiran yang begitu cerdas dan hebat, tidak meminta apapun untuk keturunannya kecuali mereka mempunyai hati yang begitu bersih. Tengok daripada Al-Habib Saleh ketika mempunyai hati yang begitu bersih, bahkan ketika beliau diilbas oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf rahimahullah, beliau Al-Habib Abu Bakar yang menyiapkan daripada ilbasnya sendiri, menyiapkan imamahnya sendiri untuk memberikannya langsung kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid rahimahullah, karena kebersihan hati yang dimiliki oleh beliau. Oleh karena itu pantas dan banyak daripada para ulama, para aulia yang telah menjuluki dan memberikan dan menyematkan kepada Al-Habib Saleh bahwa beliau telah sampai daripada derajat Al-Qutbiyah. هكذا كانت سيرة الحبيب صالح مدرسة تدرس في أخلاقه لكمال اتباعه لجده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسلافه الصالحين، فلهذا أحبه الناس بعفوه ومسامحته وحبه الخير والنفع للناس. هكذا كانت أخلاقهم، فلهذا ترى الناس الذين تعلقوا بهم أدركوا جميع التحف، تحفة الدنيا وتحفة الآخرة، أدركوا الخير كله بمحبتهم وباتباعهم. وأنتم تشاهدون في هذه البلد إندونيسيا كل المعاهد وكل الكيائيات والمشايخ الذين انتفع بهم إن من له حسن ظن في أهل بيت النبي محمد، من له كمال اعتقاد في أهل بيت النبي محمد، ومن ليس له اعتقاد بل على في قلبه اعتراض أو انتقاد، إن تم حسا لم يتم معنا فيكون في حياته ثم بعد مماته لا يذكر بعد ذلك، وهذا مشاهد. هكذا أحبوهم. لماذا؟ لسلامة قلوبهم. خلافة كاملة عن جده سيدنا علي زين العابدين. كان سيدنا علي زين العابدين يمشي فإذا برجل يلقاه فيسبه ويشتمه فلم يلتفت إليه فيقول له إياك أعني، فقال له سيدنا العابدين فنظر إليه وعنك أغضي. فبعد في المساء دق على بابه وجاء يدق على بابه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال يا أخي إن كنت ما قلته في صحيح فالله يغفر لي، وإن كنت ما قلته في كذب وبهتان فالله يغفر لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وذهب سيدنا علي زين العابدين بعد ذلك ويجري خلف ذلك الرجل، يجري خلف ذلك الرجل حتى لحقه فقبل رأسه ويده وقبله في كتفه، فوالله أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هذه أخلاق نبوة. فقد قال سبحانه وتعالى الذي يتبع السيئة الحسنة يقول فيه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب. لكن إذا اتبعت السيئة يزداد النار اشتعال، وهذا مراد الشيطان. لكن إذا اتبعت السيئة الحسنة حينئذ تنطفئ النار فتصير المحبة بعد العداوة. والله يجعلنا وإياكم متحابين في الله، متناصحين في الله، متوادين في الله، متزاورين في الله، بجاه حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau mengatakan bahwa Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid rahimahullah, ibarat beliau itu tadi adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Apabila kita membutuhkan pelajaran-pelajaran apapun, lihat kepada beliau Al-Habib Saleh. Anda ingin untuk belajar bagaimana cara memaafkan daripada orang lain, Anda ingin belajar bagaimana cara kedermawanan, Anda ingin belajar daripada keilmuan, semuanya itu berada di dalam beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Semuanya itu beliau dapatkan karena beliau mengikuti daripada kakek dan leluhur daripada beliau sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang datang kepada beliau tidak pulang dengan tangan hampa, tapi semuanya mendapatkan hadiah daripada beliau, dan itu disaksikan oleh siapapun yang datang kepada beliau. Dan mereka orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berhusnudzan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahkan beliau mengatakan bahwa lihat, tengok daripada mereka para ulama, mereka orang-orang yang pintar, mereka para kiai, apabila mereka mempunyai husnudzan kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedekatan dan prasangka baik kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemakmuran dan keistiqomahan sampai hari kiamat. Adapun yang mempunyai ada i'tikad buruk ataupun prasangka buruk kepada mereka para ahlu baiti Rasulullah SAW, maka tidak akan sempurna apa yang akan dimiliki. Walaupun secara gambarnya itu tadi sempurna, tapi la yatimmu ma'nan, tidak akan sempurna secara maknanya. Dan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Habib Saleh kepada diri kita saat ini, itu adalah sebuah saksi bahwa beliau itu adalah orang yang luar biasa. Bagaimana apa yang beliau terapkan tersebut, itu beliau ambil salah satunya daripada kakek beliau, Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullah. Pernah suatu saat diceritakan bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika beliau itu melewati satu lorong, tiba-tiba ada seseorang menghadangnya dan berkata kepadanya sesuatu yang buruk, mencaci daripada beliau. Kemudian Sayyidina Ali cuma melihatnya saja sambil melewatinya saja. Orang tersebut merasa marah karena tidak dihiraukan oleh beliau. Kemudian orang tersebut berkata kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Iyyaka a'ni, aku itu bermaksud berbicara kepada kamu. Aku ingin mencela kamu. Aku ingin untuk mendiskreditkan kamu yang saya cela." Kemudian Sayyidina Ali tersebut menoleh dan beliau berkata, "Wa iyyaka ughnik, dan kepadamu juga aku enggak butuh kepadamu saat ini." Pulang beliau, tidak dihiraukan orang tadi. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Sore harinya rumah orang tersebut didatangi oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian diketok oleh beliau. Kemudian beliau mengucapkan salam. Tiba-tiba orang tersebut itu heran. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang telah dicaci tadi datang ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Ali setelah mengucapkan salam, dijawab salam daripada beliau. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Pahami wahai saudaraku, sesungguhnya apabila apa yang kamu hinakan kepada aku ini, kepada diriku dari berbagai macam cercaan tersebut itu, kalau seandainya hal tersebut itu ada di dalam diriku,
maka mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosaku. Tapi kalau seandainya hal tersebut tidak ada di dalam diriku, tapi itu cuma tuduhan-tuduhan yang kau berikan kepadaku, mudah-mudahan Allah memaafkan daripada dirimu. Inilah akhlak daripada beliau. Beliau itu mengikuti daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah sebuah cercaan, tidaklah sebuah keburukan diikuti dengan keburukan, tidak dengan cercaan yang lain. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah segala sesuatu yang buruk, jangan diikuti daripada dengan keburukan, tapi dengan kebaikan dan akhlak. Itulah yang dimiliki oleh para aulia dan para salihin. Itulah yang dimiliki oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid rahimahullah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dan kita saat ini bersama dengan para habaib, para ulama, para kiai, Allah berikan kepada kita keberkahan, dan keberkahan pulang dari tempat ini dari Al-Habib Saleh, seperti beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada beliau dan selalu memberikan hadiah. Mudah-mudahan kita diberikan hadiah oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab.